Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina al-karim, khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Ilahi dengan izin dan limpah kurnianya, kita masih lagi dapat sama-sama berkumpul meneruskan pengajian kuliah maghrib kita dalam kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang mempunyai perbahasan fiqh, hukum hakam berkenaan dengan dia, menerusi kitab yang kita pilih ini, iaitulah Tafsir Ayatil Ahkam, tafsir bagi ayat-ayat yang adanya hukum hakam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama syariah yang sudah uzur usia 89 lebih kurang mungkin. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi dalam perbincangan kita, masih lagi di dalam surah Al-Baqarah. Kali ini pada ayat 234 berkenaan dengan iddatul wafah, iaitulah tempoh iddah bagi wanita disebabkan kematian suami. Dalam perbincangan yang lepas, iddah juga, tapi kita bincang lebih kepada bab tolak. Tolak itu ada berapa dan seumpamanya kita dah bincang, dan juga berkenaan dengan kita kata penyusuan tersebut tu. Maka jelas kepada kita beberapa perkara yang berkenaan dengan hal yang melibatkan yang dikhususkan kepada wanita. Pada malam ini juga khusus kepada wanita juga, sebab iddah ini adalah pada wanita sajalah, tidak ada pada lelaki kita kata. Jadi walau bagaimanapun kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dalam ayat 234 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak, yakni untuk menikahi atau melamar mereka. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ayat berkenaan dengan iddah disebabkan ada kematian suami kita katalah. Yang mana kalau ditanya, kenapa ustaz dikenakan iddah kepada wanita sahaja, tidak dikenakan kepada suami, kepada lelaki? Jawapan yang pertama sekali adalah based on iman, kita kata, adalah berdasar kepada iman. Iaitulah sebab termaktub di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan wanita yang perlu beriddah. Ini yang pertama sekali lah, sebab dia disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada kadang-kadang dalam kehidupan kita ini Allah Ta'ala tetap secara mu'tamad. Mu'tamad ni maksudnya secara kita kata yang tak boleh diubah. Mu'tamad, ulama pun sepakat berdasarkan daripada penelitian sahabat, apa wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, maka itulah. Tidak ada yang difahami lain oleh sahabat. Dia sebulan suara sampai ke ulama. Ulama pun berijma' sepakat bahawasanya tidak ada kita kata tafsiran yang lain. Seumpamanya dalam ayat inilah kita kata, iaitulah indah pada wanita sahaja, tidak kepada lelaki. Yang kedua barulah dibincangkan secara hikmah dia. Maksudnya hikmah ni benda yang membawa akal manusia tadi boleh berasa lega terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Bukan untuk mengubah, tapi dia mencari apa sahaja alasan ataupun faktor-faktor yang dari sudut positifnya untuk akal tadi boleh kita kata lega dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mu'tamad. Di antara yang disebutkan adalah berkenaan dengan iddah, sebagaimana yang telah kita bincangkan, mungkin pada malam ini kita ulang sekali lagi, iaitu untuk ma'rifatu bara'atul rahim hatta la taftarit al-ansab ba'daha bi ba'd. Maksudnya supaya rahim wanita tersebut bersih, suci, sehingga tidak bercampur dengan kita kata keturunan, ataupun disebabkan campur dengan kita kata air mani kita kata orang lelaki yang lain. Jadi sebab itu kena ada iddah supaya rahim mereka bersih daripada benda yang kita kata air mani yang ada dalam tersebut dari sudut boleh disenyawakan tersebut itulah. Sebab itu bila kita kata bab iddah tadi, maka kalau wanita yang kita kata dari sudut yang ditalak tersebut kerana nak pastikan supaya apa, sebelum dia berkahwin dengan lelaki yang lain, pastikan rahim tadi betul-betul bersih. Kalau tidak, nanti anak yang lahir tadi jadi kita kata konflik nak dibinkan kepada siapa. Sebab dalam Islam syarak menetapkan anak yang lahir dari sudut anak tadi mak dia siapa, secara automatik anak yang keluar daripada rahim ataupun dilahirkan dengan cara yang kita kata pembedahan ke, automatik dia anak perempuan tersebut. Automatik, sama ada disebabkan hubungan yang kita kata ikatan syarak nikah, ataupun ikatan di luar kita kata batasan syarak mungkin terlanjur ataupun dirogol dan sebagainya, tetap dia anak kita kata wanita tersebut. Ni Islam tetapkan. Jadi ikatan anak dengan ibu seumpama anggota badan. Dia tak boleh dipisahkan kita kata, sebab semata-mata kelahiran sama ada lahir secara normal ataupun lahir secara caesar pembedahan, maka dia tetap dikira anak wanita tersebut. Tetapi dari sudut bapanya adalah mesti atas dasar ikatan syarak yang sah, dengan kita kata paling minima 6 bulan dalam ikatan syarak tadi dia lahir. Kalau dia lahir dalam keadaan ikatan syarak tadi baru 4 bulan dah lahir dah, tetap tidak boleh dibinkan kepada bapanya tersebut, walaupun memang anak tadi daripada kita kata air mani lelaki itu. Sebagai contoh, wanita yang terlanjur dengan kita kata couple dia, suka sama suka, kemudian dia kahwin, baru kahwin 4 bulan maka dah lahir anak, maka dia telah melakukan hubungan haram terlebih dahulu, dan kemudian baru dia kahwin, dah mengandung dan sebagainya, nak membesar kita kata perut dia, maka kahwin. Takdir Allah baru 4 bulan kita kata dia mengandung dan dia kahwin dan lahir anak dah, kita kata cukup sifat dan sebagainya, maka anak tadi walaupun daripada benih lelaki tersebut, dalam syarak tidak dibinkan kepada lelaki itu. Sebab dalam syarak diletakkan paling minimal tempoh seorang anak tadi boleh dibinkan kepada si bapa atau suami kepada maknya tersebut mestilah dalam ikatan nikah yang sah, yang mana minimal dia 6 bulan kita kata perkahwinan. Sebab mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan yang pertama adalah berkenaan dengan kita kata apa, iaitulah penyusuan yang kita bincang lepas. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan bagi isteri-isteri, ibu-ibu, maka mereka boleh dalam nak kita kata memberikan penyusuan sepanjang kita kata 2 tahun. Sepanjang 2 tahun kita kata. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala juga sebut dari sudut kita kata apa? Kita kata dari sudut apa namanya, berkenaan dengan seorang anak tadi,
yang mana kita kata lahirnya adalah kurang daripada, kita kata apa namanya, yang paling sedikit adalah 6 bulan. Seumpama diambil daripada ayat yang kedua, wa hamlu wa fisaluhu 30 syahra. Dan seorang ibu tadi dia mengandungkan anak tersebut dan berpisah penyusuan adalah tempoh lama dia 30 bulan. Jadi mengandung dan pisah susu 30 bulan Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat yang pertama adalah kita kata menyusu 2 tahun 24 bulan. Jadi 30 bulan pada 24 jadi 6 bulan. Jadi mengandung paling kita kata minimal adalah 6 bulan pada kita kata yang disahkan oleh syarak tadi itulah. Maka ini kena jelas. Nah, sebab itu dia nak jaga-jaga tadi itulah dalam nak mengetahui supaya apa? Supaya dari sudut rahim wanita tadi adalah bersih daripada campur keturunan tadi itulah. Selain daripada itu disebabkan apa? Idharul huzni, iaitulah untuk menunjukkan kesedihan kepada dari sudut wanita tadi dengan kematian isteri. Tapi ini kita kata hikmah yang tak berapa kuatlah, sekadar hikmah. Sebab nanti orang tanya, kalau suami dia tak sedih ke isteri mati? Suami tak sedih juga. Tapi tak, dia kena kita kata pindah. Ada je lelaki yang mati kematian isteri dia tak kahwin sampai sudah, ada juga. Kita kata tak setia dia, kita kata. Tapi tak, kita kata tak kena indah juga, indah pada wanita. Sebab itu dari sudut hikmah yang cukup kuat adalah untuk rahim tadi bersih, kita kata. Rahim tadi bersih. Cuma jadi persoalan juga, Ustaz, kalau wanita yang sudah habis tempoh mengandung, istilah yang dipanggil menopause, kan, kita kata wanita yang dah tak boleh mengandung, kena indah juga, kena. Sebab apa? Sebab itu kita kata pertama sekali asas dia iman. Itu hikmah. Sebab itu wanita yang kita kata yang sudah menopause, maksud tak boleh mengandung, walaupun tak boleh mengandung, kematian suami kena iddah juga. Dia based on iman, kita kata. Dari laki tak ada, laki menopause, laki tidak ada berhenti. Menopause kita kata, wanita menopause kita kata. Sebab itu kita kembali balik kepada wanita. Sebab dalam bab kita kata pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara yang dikhususkan ke atas wanita, tidak pada lelaki. Ada juga dikhususkan kepada lelaki, tidak pada wanita. Dia beza. Sebab dalam nak menilai keimanan setiap manusia tadi, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeza gender tadi itulah. Dan kita kena yakin setiap ujian yang berbentuk beza antara lelaki dan perempuan ini, maka asas dari sudut ujian yang Allah Ta'ala berikan adalah kembali kepada paksinya. Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang jiwa tadi, hamba-Nya tersebut, melainkan dengan apa yang mampu oleh seseorang tadi itulah. Maka lelaki mampu dengan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Wanita pula mampu dengan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Ini kita kena yakin. Jangan sampai kita letakkan hukum akal mengatasi wahyu sehingga seumpama yang berlaku pada golongan-golongan liberal ataupun sistem Islam sebagainya dalam nak menolak wahyu yang telah dimuktamadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut itulah. Okey, baik. Dalam bab ini beberapa perkara yang boleh kita ambil selain daripada tadi hikmah adanya iddah kepada wanita, tidak kepada lelaki. Antaranya lagi yang boleh dibincangkan dalam ayat ini, iaitulah berkenaan dengan ayat ini adalah ayat yang berbentuk nasikh. Maksudnya ayat yang membatalkan hukum yang lalu. Apa maksud ayat yang membatalkan? Kita dah awal-awal dalam kitab kita belajar ada nasikh dan mansukh. Ayat yang kemudian turun, dia membatalkan hukum yang lama. Maksudnya sebelum daripada turun ayat ini, yang mana wanita yang kematian suami itu kena beriddah. Kita kata 4 bulan 10 hari ikut hijri lah. Jangan ikut masih, kena ikut hijri. Kena ikut hijri, kita kata kiraan hijri, kita kata. Jadi ayat ini turun adalah dalam nak membatalkan. Sebenarnya ada hukum yang lain yang terlebih awal, iaitulah wanita yang kematian suami dia adalah kena iddah selama setahun. Sebelum pada ini ada setahun. Tapi diturunkan kemudian ayat kemudian diringankan lagi nasikh ataupun ayat mansukh yang bersifat lebih ringan, kita kata dah. Lebih ringan daripada yang selepas ini, iaitu 4 bulan 10 hari. Ini diambil oleh kita kata majoriti ulama. Ayat yang kita bacakan tadi adalah dalam nak menasahkan ayat Quran
yang mana disebutkan oleh Allah, tapi susunannya lebih depan, iaitulah pada 240 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Maksudnya dalam ayat ini, dan orang-orang yang kematian di antara kamu, yang mana mereka ini meninggalkan isteri-isteri dan diwasiatkan kepada isteri-isteri mereka tersebut, kita kata apa? Supaya tidak beredah, tidak keluar daripada rumah selama setahun, ilal hauli. Maksudnya kita kata berlaku dari sudut zaman dahulu pun, apabila ada orang-orang yang mana diwasiat kepada isteri dia, lepas aku mati ni mu tak keluarlah setahun dari rumah. Nanti kita kata, nanti aku cemburu ke alam kubur nanti. Aku tengok mu kahwin lain, aku cemburu. Dia cemburu juga. Kita kata dah. Kita kata, jadi setahun yang ada berlaku perkara tersebut, wasiat yang diberikan oleh suami dia. Tapi ayat Quran membatalkan semula ayat tersebut, maka tak boleh. Walaupun kita kata sifat wasiat tadi itulah, dia adalah 4 bulan 10 hari saja. Tapi yang menjadi persoalan, kadang-kadang orang kata kalau suami atau isteri yang kematian suami atau isteri dia, namanya apa, namanya orang kata tak sayang ke kepada, kita kata, pemergian suami dia yang dulu ataupun isteri yang dulu. Sebenarnya tak ada isu perkara tersebut. Orang yang kematian isteri ataupun kematian suami, bila dia kahwin baru, bukan bermakna dia tidak lagi suka ataupun sayang kepada isteri ataupun suami yang telah meninggal dunia. Islam tak ajar demikian. Itu hanya sensitiviti persepsi masyarakat lokaliti sahaja. Bahkan kalau kita tengok para sahabat sekalipun, bila kematian isteri, dia akan kahwin yang lain. Bukan bermaksud dia ni adalah, kita kata, suka pada wanita, tidak. Maksudnya suka banyak wanita, tidak. Ataupun dia tak sayang dah isteri yang lama, dia kahwin lain, tidak. Tapi yang nak dimasukkan adalah sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku bimbang dalam keadaan malu jumpa Allah, aku dalam keadaan seorang. Jadi aku bila aku mati dalam keadaan aku kahwin, bermaksud aku punya masa, aku penuh masa dalam keadaan pahala. Sebab sentiasa dalam keadaan berumah tangga. Berumah tangga itu sunnah Nabi SAW. So itu kadang-kadang berlaku, kita kata, yang jadi masalah apabila ada anak-anak, bila mak ayah dah bersuara, anak-anak pun dah besar, mak ayah pun dah kahwin, mati nak kahwin lain, anak-anak pula anak. Halang sebab apa? Ayah tak sayang ke mak ke yang dulu. Dia tanya macam tu. Tak betul, dalam Islam tak ajar. Mak nak kahwin lain, mak tak ingat ke ayah buat apa dulu kat kita dulu, sanggup bersusah payah, mak nak kahwin lain pula. Tak betul. Itu bukan ajaran Islam. Islam tak pernah ajar itu. Main sentimen dalam menghalang perkara yang baik, dalam keadaan tidak ada apa-apa masalah. Yang jadi kita kata yang perlu diubah adalah perasaan emosi orang-orang tadi. Supaya sepatutnya bila orang, kita kata, mak ayah tadi, dia nak kahwin lain selepas mana kematian, kalau wanita dah beredah, tak ada masalah. Sebab dari sudut apa yang berlaku, anak-anak pun tak boleh nak jaga mak ayah sepanjang 24 jam. Jadi ada peneman dari sudut kehidupan dia, tak ada masalah. Apa nak diharapkan? Bahkan dalam ini Islam kasih, kalau tidak, Islam dah letak siapa yang kahwin mati suami atau isteri jangan kahwin sampai 4 ke bila-bila. Islam tak, tapi tak letak. Di sini kita kata Islam sebenarnya meraihkan fitrah. Dalam masa yang sama, Islam tidaklah bersifat, kita kata, sedemikian dalam nak sentimental value sedemikian rupa. Siapa nak silakan, siapa tak nak terpulang, kita kata. Ini kita kata hebatnya Islam dari sudut perkara tersebut. Cuma yang menjadi persepsi, dari persepsi adalah, kita kata, berasaskan emosi semata-mata, tidak berasaskan, kita kata, panduan wahyu tadi. Itulah sebab berlaku. Bila ditanya anak-anak, tak silah anak-anak, kenapa lah pula? Terpulanglah kepada mak ayah dia. Yang penting pasangan baru tadi boleh jaga mak atau ayah dia tadi. Yang dia pula duduk kat bandar semuk, balik pun sebulan sekali jarang-jarang. Siapa nak jaga makan sebagainya, maka tak ada masalah, kita kata. Bahkan bina hubungan yang baru pula, sebab itu adalah suami kepada mak dia ataupun isteri kepada bapa dia yang baru. Jadi pula kita kata, sakit hati pula tengok. Akhir sekali dia banding-bandingkan mak dia yang telah meninggal dunia dengan mak dia yang lain. Kalau selagi mana perkara itu dia tidak buat perkara yang haram dia untuk banding-bandingkan perkara tersebut, sebab akan menyakiti hati mak atau ayah dia yang kahwin baru tadi, sebab kita kata dah kematian. Ini kena ingat anak-anak ni. Tak boleh itu. Ini kadang-kadang kita kata kena biasakan di antara panduan wahyu tadi dengan perkara-perkara. Memang semua orang tidak akan perfect.
Bahkan Nabi SAW sekalipun dalam keadaan kita kata apa, dalam keadaan yang kami ramai dan dia seorang Nabi, Nabi mengakui dia tidak boleh nak membahagikan perasaan dia, yang mana dia lebih cenderung kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan dia cenderung kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tak menafikan nafkah yang lain dijaga juga, tapi perasaan tak boleh nak dibagi sama rata. Dia lebih cenderung kepada Khadijah bintu Khuwailid. Sebab itu kita kata, sebagaimana yang kita tahu, apabila datangnya kawan Khadijah ketuk pintu datang nak ziarah, maka Nabi pun kata itu Khadijah, sampai cemburunya Aisyah, kita kata tak. Sebab Nabi kata, tengok kawan Khadijah ni, teringat Khadijah. Setahap macam itu. Sampai anak dia yang paling disayangi, Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra juga paling disayangi oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab gaya dia, muka dia, iras dia, gaya jalan dia seumpama Khadijah bintu Khuwailid. Tapi kita kata isteri-isteri Nabi yang lain pun faham. Sampai tahap bila Fatimah kita kata Fatimah Az-Zahra datang waktu itu, pada himpunan dalam rumah Nabi, isteri-isteri Nabi kumpul, datang Fatimah Az-Zahra nak jumpa ayah dia, maka isteri-isteri Nabi pun bangun bagi tempat duduk untuk Fatimah Az-Zahra, menghormati apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun cenderung, tapi kita kata tak menafikan dalam perbuatan yang lain tadi. Itulah, ini kita kata jelaslah tadi dah. Ini apa yang dikatakan oleh majoriti ulama berkenaan dengan ayat yang turun ini. 2, 3, 4 ini adalah ayat dalam nak meringankan hukum yang sebelum daripada inilah. Ini yang disebutkan. Yang berkenaan kedua, bagaimana pula kalau wanita tadi yang kematian suami tetapi dalam keadaan hamil. Sebab kita bincang dalam bab talak, wanita yang hamil ada iddah dia yang berbeza dengan wanita yang biasa. Wanita yang biasa dalam keadaan haid, kita kata dia 3 kali haid bagi Syafi'i, 3 kali suci bagi Syafi'i, 3 kali haid bagi Hanafi, beza pandangan. Dalam nak kita kata habis iddah disebabkan talak tadi ni. Tapi dalam bab mati suami macam mana? Adakah sama semua ataupun bagaimana? Maka di sini ulama juga bincang, iddah bagi wanita yang hamil yang kematian suami adalah hukum yang sama pada iddah bagi wanita yang hamil dalam keadaan ditalakkan oleh suami dia, iaitulah sehingga lahirnya anak. Sehingga lahirnya anak, maka selesailah iddah dia tadi. Kalau dia kita kata lagi 2 minggu nak bersalin, suami dia accident, kita kata sampai ajal ataupun seumpamanya sebab musabab yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepada dia, maka 2 minggu lah kita kata iddah dia. Kalau dia baru kita kata cek, kita kata pregnant test, cek dah ada dah, baru kita kata berapa minggu, kita kata 2 bulan, kita kata 8 minggu, dia cek ada dah, mati suami dia, maka lamalah sampai kita kata anak tadi dilahirkan, kita kata dah, sampai bersalin, sama ada bersalin secara normal, iaitulah yang kita, ataupun kita kata bersalin dalam keadaan ada anak dia hidup, ataupun dia keguguran tadi, maka selesai itu iddah dia tadi. Itulah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang sama, iaitu Jabir, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna, surah At-Talaq ayat yang keempat. Ayat ini menunjukkan tentang wanita-wanita yang sedang mengandung hamil, maka ajal tempohnya bagi mereka yang kita kata iddah adalah sehingga lahirnya kandungan tersebut. Ayat ini dikhususkan secara umum kepada semua wanita yang mengandung, tak kisah dalam keadaan ditolak ataupun dalam keadaan kita dicerai oleh suami dia tadi itu. Ini bezalah. Ini maksudnya hukum yang berbeza. Sebab hikmah dia yang paling kuat adalah nak membersihkan rahim wanita tersebut. Jadi kalau dah mengandung, maksudnya sudah ada kita kata isi. Bila dah bersalin dah tak ada dah, maksudnya dah tak ada, kita kata. Jadi selesai dengan bukti bersalin tadi, sudah bersihlah rahim dia daripada benih suami dia yang lama ataupun benih suami dia yang telah meninggal dunia tadi, itulah kita kata. Ini yang nak dikatakan. Baik. Jumhur, dalil yang ini dibawakan oleh jumhur, berdasarkan dalil tadi itulah. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, iaitulah wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna, iaitulah wanita yang mengandung, ajal apa tempohnya adalah kita kata iddahnya sehingga lahirnya anak, kita kata. Lahirnya anak, kita kata lah, maksudnya secara umum tadi.
Adapun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Subai'ah al-Aslamiyah berkenaan dengan Sa'd bin Khawlah, iaitulah seorang sahabat yang syahid di perang Badar. Antaranya nama Sa'd bin Khawlah, Sa'ad bin Khawlah kita kata. Orang yang syahid di medan di peperangan Badar. Orang yang kita kata bukan syahid, orang yang menyertai peperangan Badar, kemudian dia ini meninggal dunia ketika mana Hajjatul Wada, tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji. Sa'd bin Khawlah ini seorang yang sahabat yang menyertai peperangan Badar. Seorang yang sertai peperangan Badar ni kita kata orang yang mulialah di sisi Allah. Sehingga kita tahu apabila ada salah seorang nak bocor rahsia berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gerak ke Mekah dalam nak buat pembukaan kota Mekah, seorang sahabat dia bagi perancangan Nabi itu kepada hamba dia tadi supaya pergi ke Mekah, sampaikan berita kepada keluarga dia di Madinah. Dia bukan bocor rahsia kepada musuh, tapi sebab dia keluarga, saking baki keluarga lagi masih duduk kat Mekah, dia bimbang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah, selepas mana kita kata orang-orang musyrikin Mekah mencabuli perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata tersebut, maka Nabi pun nak ajar orang musyrikin Mekah. Maka bimbang kalau berlaku pertempuran di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga musyrikin Mekah, akan menyebabkan orang-orang sekitar Mekah tadi mungkin ada yang mati, terbunuh ke apa sebagainya sebab pertempuran tadi. Maka nak suruh beritahu keluarga dia supaya selamatkan diri awal-awal. Tapi dikira nak bocor rahsia lah. Maka Nabi SAW pun dapat wahyu daripada Allah adanya tindakan perkara tersebut. Maka Nabi pun utus 3 orang sahabat. Salah seorangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pergi cari wanita tadi, hamba abdi kita kata, gundik sahabat tadi yang dalam perjalanan jumpa dalam tengah jalan. Jumpa tengah jalan, maka mereka 3 orang ni pun buat kita kata siasatlah, spot check. Tapi wanita ni tak baca lah waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda lah. Kalau kita ni nampak je meja kat depan polis ke mulut ke mahkamah dah, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshayna qawla sirun. Di meja atas sebelah kita buka tingkat kita tiup muka dia. Memang kena selamat double kita kata dah. Salah guna ayat je tu. Kalau guna ayat tu salah guna kita kata dah. Sampai kita kata soal siasat selidik tak mampu mana. Tapi 3 orang sahabat tadi pun dia kata sebab Nabi kata, takkanlah Nabi bohong. Maka akhir sekali dia kata kalau kamu tidak mau beritahu juga, tak nak serahkan maklumat yang nak dibocorkan tadi, kami akan telanjangkan kamu sampai tak baca. Sebab benda tu pasti datang daripada Nabi, cakap takkan nipu. Tapi orang yang degil sangat dengar macam tu, dia pun dia letak dekat sambung dia tadi sepucuk surat yang kecil, dia berbagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga 2 orang sahabat lagi. Maka tengok datang daripada Hatib bin Abi Balta'ah nama dia. Maka dibawanya Hatib bin Abi Balta'ah tadi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan tersebut yang sekitar Nabi ni, orang yang biasa duduk dengan Nabi ni Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tahu-tahu je lah Sayyidina Umar ni kalau orang buat salah sikit dah pancung lah. Tak sampai Sayyidina Umar nampak je muka Hatib bin Abi Balta'ah ni, Nabi panggil nak minta dia bela diri. Nabi apa? Sayyidina Umar berkata, da'ni adrib unuq hadzal munafiq. Apa biarkan aku nak penggal leher orang munafik ni. Macam munafik dia kata-kata gitulah. Pada sahabat ni. Lepas tu Nabi pun tak sabar-sabar panggil, apa sebab buat demikian? Nabi tanya. Buka ruang perbincangan. Orang tadi pun kata gini-gini, aku ada keluarga saya dibaki dekat Mekah. Aku bimbang kalau berlaku gini ni peperangan, keluarga aku akan terkena terbunuh sebagainya, sedangkan bukan mereka bersalah, pimpinan musyrikin Mekah yang bersalah. Kenapa? Walaupun demikian, Nabi pun tanya, alaisa min ahli Badr? Adakah Hatib bin Abi Balta'ah ni dulu juga menyertai peperangan Badar? Ya, na'am ya Rasulullah. Sahabat yang kata betul Rasulullah, dia pernah sertai peperangan Badar. 313 orang tu ada nama dalam senarai rekod Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau begitu Nabi kata, Allah telah mengampunkan kamu, wajaz lakumul jannah wa ghufirus lakum dhunubakum. Allah telah mengampunkan kamu terhadap dosa-dosa kamu, dan kamu telah dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam syurga. Tak apalah, kamu dibebaskan.
Maksudnya kalau orang lain yang buat perkara tersebut yang bukan daripada ahli badar, confirm dah pada hukuman macam-macam dah kita kata. Tapi sebabkan ahli badar, dia ada satu kita kata kedudukan istimewa dijanji oleh Allah, maka dibebaskan oleh Nabi SAW. Nah, kait dengan ni je Sa'd bin Khawlah. Nah, iaitulah sahabat ni juga adalah orang yang kita kata sertai peperangan Badar. Bukan mudah tuan-tuan nak dapat pangkat peperangan Badar ni. Nah, satu-satunya kita kata pangkat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan peperangan. Dalam banyak-banyak peperangan ini diberikan pangkat yang special. 313 orang first time kita kata berperang dalam keadaan yang serba kekurangan. Allah Taala bagi. Jadi Sa'd bin Khawlah ni juga kita kata sertai peperangan, tapi ajal dia panjang sikit lah. Kita kata dia mati dalam keadaan Nabi SAW waktu itu sedang melakukan hajjatul wada, haji yang terakhir lah. Dan memang Nabi SAW pun melakukan sekali ya dalam semua hidup. Dan ketika mana dia meninggal ketika itu, isteri dia sedang mengandung. Bila isteri dia sedang mengandung, dipendekkan cerita sebagainya, maka ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana kaedah aku ni? Maka Nabi SAW pun membacakan ayat tersebut, iaitulah berkenaan dengan orang wanita yang mengandung sehingga bersalin anak lah habis indahnya, kemudian kalau nak kahwin barulah kahwin, kita kata. Ini kita kata dalil daripada sunnah Nabi SAW tadi itu. Okey, baik. Seterusnya perbincangan berkenaan dengan berkabung. Ihdad dipanggil. Ihdad dipanggil. Maka dalam sudut syarak telah menetapkan berkabung bagi wanita yang kematian suami untuk kita kata berkabung dalam tempoh tadi itulah arba'ata asyhur wa 'ashra. Iaitulah untuk kita kata berkabung dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Jadi apa itu berkabung? Berkabung iaitulah tarkuz zinah wat tatayyub wal khitab wal khasab wal khadab wat ta'arud li anqad al khatibain. Kita kata apa? Meninggalkan perhiasan cantik-cantik, kita kata. Tidak bersolek lah mudahnya bahasa kita, tidak bersolek, tidak make up sebagainya. Tinggalkan nak berwangi-wangian, bukan kena jadi busuk, tapi meninggalkan pakai wangi-wangian. Tidak kita kata bercantik-cantik, meninggalkan solekan. Dalam keadaan biasa tak ada masalah, tapi tak boleh kita kata. Dan tak pakai kita kata celah pun tak boleh. Dan tidak boleh untuk menerima apa sahaja pinangan orang. Sama ada orang yang meminang itu secara secara jelas ataupun secara sindiran, secara balihin kita kata dah. Nangis seorang perempuan tadi muda lagi, nangis dah. Orang lelaki tanya pergi dah cik abang, tak apa, lelaki tadi bunga bukan sekutu, kumbang bukan seko. Itu dalam nak kata dia adalah jangan rimbang. Tak boleh juga lelaki yang kata itu haram. Kita kata walaupun dalam keadaan sindir, kita kata dah tak boleh. Kalau dia ada niat dalam nak mengatakan aku nak minang kamu nantilah, tak boleh. Dalam tempoh tersebut jangan kata, biarkan dia dalam keadaan dia berkabung. Wanita tadi pun tak boleh accept ataupun terima kita kata pinangan orang daripada mana-mana dah. Sebab apa? Sebab yang di antara hikmah dia nak menjaga hak suami dia tadi yang cukup besar ke atas wanita tersebut. Sebab dalam kita kata rumah tangga suami isteri, maka ketua yang diberikan bebanan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kepada si suami. Maka suami tadi adalah ketua keluarga yang diberikan bebanan tugas, dalam masa yang sama diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama wanita nak keluar rumah, nak apa sebagainya, kena dapat keizinan suami lah. Kalau suami tak beri izin, tak boleh. Kita kata ini antara kita kata kedudukan yang dimiliki oleh suami. Jadi bila seorang yang kita kata yang besar meninggal, pastinya dia mesti dirasai oleh kita kata kemergian dia. Macam kita lah, kalau dalam kehidupan kita berlaku, berapa tahun saya pun tak ingat, ada raja yang meninggal, sultan meninggal dah. Radio semua pasang Yasin. Tak kisah radio sebelum ni pun ha juga kita kata dah. Radio yang pasang lagu ha pun pasang Yasin juga kita kata. Sebab kena dari sudut nak merasai suasana pemergian seorang yang besar kita kata. Seumpamanya sultan atau raja yang meninggal dunia. Di situlah Islam letakkan dari sudut suami hak dia cukup besar kepada isteri. Maka bila suami tak ada, maka di situ dia mesti si isteri tadi merasai dari sudut pemergian suami dia tadi dalam keadaan tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Apatah lagi dari sudut kita kata berkenaan dengan penciptaan wanita ini,
Disambil hikmah asal kejadian adalah daripada tulang rusuk lelaki. Dan ini pendapat yang kita kata masyhur dan pendapat yang dibawa menurut hadis daripada riwayat Imam Muslim. Iaitulah yang kita sedia pakai, iaitulah wanita diciptakan daripada tulang rusuk lelaki. Ada juga pendapat yang lain, yang minoriti kata tak, wanita juga diciptakan daripada tanah seumpama Adam AS. Tapi ini minoriti lah. Yang kebanyakan yang melegar pada kita, dan benda ni kita kata masyhur, dan ia tepat juga berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawasanya wanita tersebut diciptakan daripada tulang rusuk lelaki. Sebab itu tuan-tuan yang lelaki ni cuba cek tulang rusuk kiri, ada berapa hilang? Satu ke dua? Kita kata tak? Jadi itu kita kata. Tapi bukan itulah, so cek itu tak ada. Nak katanya, nak kata diciptakan daripada tulang rusuk paling bawah di sebelah lelaki, itulah kita kata. Di sini menunjukkan bahawasanya apabila dah demikian asal usul wanita daripada lelaki, maka dia mesti merasai suatu kehilangan yang cukup besar. Sebab itu takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata lelaki bagi wanita seolah-olah menyempurnakan kehidupan. Jadi wanita tadi menyempurnakan kehidupan, dan kehidupan wanita ini adalah untuk melengkapkan kehidupan lelaki pada proses asal. Jadi bila hilang, di situ adalah sebagai satu benda kehilangan yang cukup besar, yang mesti kita kata dirasai oleh si isteri tadi itulah. Baik. Masuk waktu dah? Belum lagi ya. Jadi diletakkan 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Itu kita kata akhir sekali kita based on iman sajalah, sebab dia telah disebutkan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman yang tersebut. Baik. Awak dah masuk waktu dah? Masuk waktu dah? 2 minit lagi ya. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ummu Salamah berkenaan dengan seorang wanita yang mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan aku ini telah kematian suami dia. Maka dia telah maka aku melihat bahawasanya mata dia berlinangan air mata sebab kesedihan dalam keadaan hidup seorang. Maka bolehkah aku nak menikahkan dia lagi?" Maka Nabi SAW kata, "La, tak boleh." 2 kali ditanya, 3 kali ditanya berkenaan dengan perkara tersebut, Nabi SAW tetap kata, "La, tak boleh." Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, "Innama hiya arba'atu ashhur," 4 bulan. Wa qad kana ihdakunna fil jahiliyah tamkuthu sanah. Maksudnya 4 bulan 10 hari, sedangkan waktu jahiliyah kamu lagilah terus supaya berkabung selama setahun. Jadi Islam datang lagi ringan daripada perkara tersebut pula. Maka berkatalah kita kata Ummu Salamah kepada anak dia tersebut, maka tahan diri dari sudut kita kata dengan berkabung selama 4 bulan 10 hari tadi. Wallahu a'lam. Masuk waktu azan, kita bagi azan isyak dikumandangkan. Baik, kita sama sikit. Jadi berkabung bagi wanita ni yang kematian suami dia, tak kisah sama ada wanita tadi yang masih kecil, yang sudah dewasa ataupun sudah menopause sebagainya. Dia adalah hukum yang ditetapkan ke atas setiap isteri yang kematian suami. Cuma ada juga dibincangkan berkenaan dengan disebutkan harus bagi mana-mana kita kata wanita juga kalau nak berkabung harus bukan wajib ke atas kematian kaum kerabatnya, adik-beradik dia dalam keadaan dia nak meninggalkan perkara tersebut atas niat berkabung, harus kita kata, sebab nak menunjukkan kesedihan. Jadi dalam Islam ada konsep berkabung ni sebab kesedihan dari sudut kematian seseorang. Cuma yang kita kata jelas dalam Quran yang Karim, berkabung bagi seorang isteri atas kematian suami. Dari sudut kita kata berkabung untuk kita kata kaum kerabat. Bagi wanita nak meninggalkan berkabung, meninggalkan bersolek dan sebagainya harus kita kata berdasarkan hadis Nabi SAW sebetulnya, iaitulah daripada Zainab bintu Ummu Salamah. Apabila adanya seorang kita kata adik-beradik dia meninggal, maka dia tidak memakai perkara yang berwangi-wangian dan juga perkara-perkara yang soleh kita kata. Dalam keadaan dia adalah harus saja, kena ingat harus terpulang. Bila dia tapi bila dia niat berkabung 3 hari saja, tak boleh lebih dari sudut haram, dari sudut kita kata lebih daripada tersebut kalau niatnya berkabung. Sebab itu kalau perasan kalau kita masyarakat dulu
Kalau yang orang kematian di kampung, masih ada lagi tak orang yang kematian, ahli keluarga tersebut orang kampung jiran-jiran yang bagi makan. Itu yang baik sebab kita nak bantu dia dalam keadaan sedih. Cuma yang berlaku sekarang, orang keluarga yang mati pula yang bagi makan, benar ke dia pula? Tapi boleh tak? Ada masalah, boleh kita kata. Tapi jangan sampai menyusahkan ahli keluarga yang kematian tadi itu sebab dia tengah bersedih. Sebab bagi makan kepada masyarakat itu bukan wajib bagi orang yang kematian. Yang wajib bagi orang yang kematian keluarga tadi selesaikan apa? Iaitulah selepas selesaikan mayat jenazah tadi, selesaikan hutang. Cek pada ada hutang ke tidak. Sebab apa? Sebab dah selesaikan hutang, kena selesaikan segera harta pusaka pembahagian dia tadi. Jangan sampai setahun, 2 tahun tak selesai-selesai. Bila tak selesai tuan-tuan, tanggungjawab si mati tadi masih lagi kita kata dipikul ke atas orang hidup. Itu jangan disibukkan orang keluarga yang kematian, ahli keluarga tadi, mereka nak masak ke tak nak ke terpulang pada dia. Kalau ada kemampuan, kita selaku jiran yang kena bantu dia, hidap kepada dia. Itu antara yang paling baik. Tapi nak kata buat, tak ada masalah. Cuma jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang sehingga kita menimbulkan perkara yang lebih aulawiyat tadi itulah. Hutang si mati bagaimana, harta pusaka tadi kena selesaikan dan sudah pembahagiannya dengan segera kalau boleh kita kata dah perkara-perkara tersebut tadi itu. Dan juga yang terakhir sekali dalam pembicaraan berkenaan dengan berkabung ini, maka kalau orang yang berkabung bagaimana, adakah sekadar kita kata tidak bersolek dan tidak kita kata memakai pakaian yang cantik-cantik, wangi-wangian yang mana menjurus membawa kepada orang lain terpikat pada dia, maka disebutkan berkenaan dengan ghairu ikhraj tadi, tidak boleh keluar rumah. Maka di sini menjadi persoalan pembicaraan ulama-ulama. Sebab kalau dari sudut kita kata disebutkan secara umum tak boleh keluar rumah langsung, memang tak boleh. Melainkan pada perkara-perkara yang penting. Yang penting ini bermaksud menjadikan kita kata kalau tak keluar rumah, keperluan asas dia tak dapat ditunaikan. Seumpama makan, seumpama dari sudut keperluan kita kata income dia tak ada kita kata, maka di situ kalaulah wanita tersebut seorang yang bekerjaya. Zaman-zaman sekarang ni wanita bekerjaya, kalau di Malaysia bekerjaya, mereka lelaki kerja, wanita kerja. Bila kematian suami, habis kematian suami, habis cuti yang diberikan, sedangkan tak cukup 14 hari, boleh tak dia keluar kerja? Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau dia tak keluar kerja, siapa yang akan membayari kita kata dari sudut makan minum bulanan dia tersebut, maka boleh. Tapi dengan syarat masih lagi jaga tidaklah mensolek-solekkan tadi. Dan habis kerja balik terus, maksudnya dia keluar sekadar tuqaddaru biqadriyah, sekadar keperluan saja. Seumpama kalau kita kata apa, dia nak keluar beli barang ke pasar pun, tak ada orang yang boleh belikan dia, boleh keluar kita kata. Habis beli balik pula, tak payah habis beli barang kat kedai-kedai pasar segar, lepak pula kat kedai cendol sambil makan dengan kawan. Itu tak boleh lah kita kata. Boleh teruk kita kata. Jadi kalau orang nak datang, orang ada datang ke rumah dia. Ataupun WhatsApp dia sekarang, zaman sekarang dah. Ataupun perkara-perkara yang kita kata bersifat-sifat yang maksudnya menyebabkan kalau dia tak keluar rumah, dia akan dan sudah mengalami kesukaran kehidupan, kesempitan hidup semata-mata dengan dia duduk rumah sahaja. Sebab itu boleh dengan syarat pada kadarnya sahajalah. Sebab dalam kondisi zaman dulu, zaman sebelum wanita berkerjaya, ada masalah. Sebab memang kita kata duduk di rumah, dia pun tidak bekerja, jadi dia tidak ada masalah dalam nak keluar bekerja. Dan dari sudut dulu, bila suami dah mati, maksudnya ada keluarga perempuan tadi akan support pula dari sudut makan minum dia. Zaman sekarang tak berlaku dah kita kata. Jadi bagaimana nak survive kita kata. Maka di situ ulama tengok, dia asal tak boleh, tapi kalau ada keperluan yang menyebabkan dia perlu keluar rumah, kalau tak keluar rumah menyebabkan kesempitan pada hidup dia tadi, maka menyebabkan dia boleh keluar pada kadar. Pertama, jaga adab dia, iaitu tidak boleh bersolek, tidak boleh menggatal sebagainya. Dan kedua adalah kita kata apa, keluar pada tempat yang menjadi keperluan saja. Tempat yang tak jadi keperluan tak boleh dibenarkan pergi, sebab masih lagi dalam keadaan endah kematian suami tadi itulah. Maka ini perlu jelas kita kata dalam sudut berkabung tadi. Jadi benda-benda inilah yang kita bincangkan dalam ayat 2, 3, 4 ini, yang boleh kita ambil berkenaan dengan hukum hakam, endah dan juga berkabung. Beza dari sudut kita kata talak ada sedikit perbezaan, tapi dari sudut kematian suami adalah ditambahkan lagi mesti berkabung tadi itulah. Cuma yang kita kata sama hanya pada tempoh bagi wanita yang kematian suami dalam keadaan mengandung sahaja, tapi tetap kena beredah juga kita kata. Jangan sampai nak tak boleh keluar rumah, tak apalah bersalin kat rumah.
ya, kita ada salin je ke hospital, tak ada masalah. Sebab benda tadi ada keperluan yang besar. Jangan salah faham, tak boleh keluar rumah langsung, memang tak boleh keluar tuan. Tapi dalam keadaan ada di ruang-ruang kalau dalam perkara-perkara yang tertentu selagi mana jaga adab tadi itulah. Itulah yang boleh kita bincang malam ni. Nanti insya-Allah episod yang akan datang kita akan bincang pula berkenaan dengan tunang wanita, melakukan pertunangan ke atas wanita dan juga wanita tadi berhak mendapatkan mahar dari sudut tunang dan juga mahar dari sudut kita kata perkahwinan tadi itu. InsyaAllah sebab benda indah ni kita dah bincang panjang dalam bab tolak sekaligus, maka dia tak terjadi perbahasan yang panjang lah. Sebelum kita akhiri pada malam ni, kalau ada sebarang soalan nak tambah ke, nak bincang ke daripada tuan-tuan, puan-puan ke, kalau ada, kalau tak ada sekadar itu sajalah. Ada. Maknanya kalau macam suami dan isteri tidak bersama selama 6 tahun atau lebih, tapi dia tak nak cerai, so dia just tolong dia tu, apa hukum isteri keduanya? Hukum kedua-duanya, kalaulah kita kata salah seorang minta hak mereka dari sudut nafkah batin, salah seorang tak bagi, ingkar, maka dosalah yang ingkar tadi. Tapi kalau dua-dua kita kata mungkin dah berusia, dah lanjut kita kata, macam biasa kita kata duduk lama-lama tak ada benda aku pandang kau, pada aku gitu lah pandang dah, daripada anak sampai ke cucu tak ada benda, jadi dia saling reda mematuhi, tak ada masalah, maka selesai. Isu dia kalau satu rumah tak berlaku kita kata bersama dari sudut nafkah batin, kalau dua-dua kita kata reda tak ada masalah, selesai. Tapi kalau ada salah seorang yang kita kata sebab itu adalah hak masing-masing, salah seorang minta, salah seorang lagi enggan bagi, maka dosa ke atas perkara tersebut dan dia boleh bawa ke peringkat mahkamah lah qadhi, sebab orang tadi telah tidak melakukan tanggungjawab dia tersebut. Ada dalam kita kata, Ustaz kena tutup cerai ke? Tak, itu bergantung kepada perbincangan. Kalau dua-dua itu tak perlu tutup cerai. Kalau salah seorang tak tanggungjawab, bergantung kepada kondisi permintaan berbincang dengan qadhi pula. Dia tengok kalau berterusan mengutarakan bagaimana mahkamah berhak bagi dalam nak selesaikan isu tersebut pula. Ada tak ada? Kalau tak ada, sekadar itu saja. Selesailah bab berkenaan dengan kita kata talak, kematian suami apa sebagainya. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab-bab yang baru, bab kahwin pula dah. Walaupun kita dah kahwin tak ada masalah, cuma kita ingat refresh daripada orang-orang yang kahwin, kita boleh dapat tahu sedikit sebanyak berdasarkan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran yang Karim. Okay, sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.